yang belum lagi mengenali saya Hafiz Arif. Saya adalah salah satu ejen Singapura. Wow, saya bukan CEO bukan CEO company. Saya ejen macam you guys juga, sama. Cuma mungkin saya slightly dah lama sikit lah dalam Wow. Saya start pada 20 hari bulan 11 2014. Sekarang dah tahun 2024. Lebih kurang lah, kalau bulan 11 ni cukuplah hari jadi saya yang ke 10 tahun dalam bisnes ni. Saya dah kira dah 9 tahun dah 10 tahun lah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak buat bisnes, tuan-tuan mencari satu peluang untuk tuan-tuan nak tambah pendapatan, apa yang saya cadangkan kepada tuan-tuan, buatlah secara serius bisnes ini. Itu saja. Okey, buat secara serius bisnes ini. Kalau tuan-tuan mencari satu bisnes part-time, tuan-tuan mungkin bekerja, tuan-tuan ada pendapatan hakiki, tuan-tuan nak tambah income apa yang tuan-tuan nak cuba. Once tuan-tuan pilih bisnes Wow, saya nasihatkan kepada tuan-tuan, bila tuan-tuan pilih bisnes ini, fokus kepada bisnes ini sahaja. Okey, sebab apa saya bagi tahu macam tu? Yang pertama tuan-tuan, saya ni ejen, saya bukan bos dalam company ni. Jadi saya tak bias. Okey, saya tak akan mengajak tuan-tuan untuk tuan-tuan buat bisnes sebab saya tak dapat apa-apa kepentingan langsung. Saya dapat komisen daripada company ni, saya tidak dibayar apa-apa gaji. Jadi pendapat saya ni tidak bias untuk saya suruh tuan-tuan buat benda ni. Tapi saya nak beritahu, sepanjang 10 tahun saya dalam bisnes ni, lebih kurang dah 110 bulan saya dalam bisnes ni, tak pernah satu bulan pun saya gagal dibayar komisen. 108 bulan saya sudah terima komisen. Maknanya 108 kali dah saya dibayar komisen oleh Tuan Wow. Dan jumlah komisen yang Tuan Wow bayar pada saya lebih 4 juta kan. Apa yang saya nak cakap kepada tuan-tuan, bukan 4 juta tu, sebab 4 juta tu masuk akaun bank saya, bukan akaun bank tuan-tuan. Cuma yang saya nak cerita, sepanjang saya buat bisnes ni, saya tak pernah gagal dibayar komisen. Bahkan saya tak pernah lewat dibayar komisen. Jadi kalau tuan-tuan nak mencari satu platform untuk tuan-tuan tambah pendapatan, saya sangat mencadangkan tuan-tuan buat bisnes ni. Sebab sepanjang pengalaman saya buat bisnes SIM card ni, daripada start saya buat, ada macam-macam bisnes lain tuan-tuan yang lalu di bidang sosial. Bukan saja bisnes telco, bisnes-bisnes lain lalu tuan-tuan, banyak. Tapi diorang kebanyakannya tuan-tuan, dia datang dan dia pergi, dia hilang terus. Dia hilang terus tuan-tuan. Bukannya dia masih stay, dia hilang. Tetapi tuan-tuan nak jumpa satu perniagaan, especially commission based, tuan-tuan nak jumpa satu bisnes, tuan-tuan buat dah 10 tahun, company dah 14 tahun beroperasi, bayar tanpa gagal pada ahlinya tuan-tuan, sangat susah. Percaya kata saya tuan-tuan, sangat susah. Ada company yang bertahan lebih kurang lama macam Tuan Group, ada. Tapi jumlah pembayaran komisen dia kepada ahli tidak setinggi Tuan Wow. Kalau tuan-tuan nak tahu, pada tahun lepas jumlah komisen yang dibayar company kepada ahlinya lebih 500 juta tuan-tuan. Hampir separuh bilion company bayar, keuntungan yang company dapat kepada ejen saja. Ini apa info yang saya dapat. Boleh dikatakan tuan-tuan, lebih 80 orang yang telah menerima komisen dibayar oleh company sudah lebih 1 juta. Lebih 80 orang. Lebih 80 orang. Jadi kalau tuan-tuan nak mencari satu sumber pendapatan, tuan-tuan nak tambah, apa yang saya nasihatkan, tuan-tuan buat bisnes secara serius. Sebab company ni proven, confirm bayar, 1. Tak lewat bayar, 2. Dia memang dah bayar sangat lama, dia kekal. Daripada tuan-tuan cuba test the water, buat bisnes-bisnes lain, lepas tu meningkup, tuan-tuan akan penat. Sebab tuan-tuan nak buat satu bisnes, tuan-tuan nak bina income, satu income yang besar, dia bukan pendek tuan-tuan, dia makan masa. Saya nak dapat satu income yang besar tuan-tuan, saya terpaksa menunggu 6 tahun. 6 tahun saya buat, tak berhenti, baru saya dapat satu hasil yang besar. Jadi bayangkanlah kalau tuan-tuan tersilap pilih company, jangan cakap 6 bulan, sini, jangan cakap 6 tahun, 6 bulan dah switch off dah, tuan-tuan dah tak dapat commission. Jadi tuan-tuan akan buang-buang masa sangat banyak. Tuan-tuan dah jumpa satu company yang betul, tuan-tuan cuma tinggal usaha keras saja. Usaha keras saja. Pendapat saya, kalau tuan-tuan nak buat satu bisnes, especially bisnes sampingan, tuan-tuan kena ada penapis.
Penapis yang pertama, tuan-tuan kena buat satu modal bisnes, modal dia yang rendah. Itu penapis yang pertama. Sebab apa tuan-tuan, zaman sekarang ni dia bukan macam zaman dulu. Mak ayah kita ajar, atau nenek kita ajar, kita nak buat satu bisnes, income nak besar, modal kena besar. No, tak semestinya. Tak semestinya. Bisnes modal kecil pun untung boleh besar. Bisnes modal besar tak semestinya untung boleh besar. Lingkup besar boleh. Boleh. First kriteria dia tuan-tuan kena cari bisnes modal kecil. Peluang modal kecil. Yang kedua apa tuan-tuan? Tuan-tuan kena cari satu bisnes yang tuan-tuan betul-betul boleh buat secara part time. Sebab kalau tuan-tuan ada pendapatan hakiki, tuan-tuan cuba nak tambah pendapatan lain, tapi bisnes itu dia tidak boleh buat secara part time, tuan-tuan tak boleh lepaskan bisnes itu, maka tuan-tuan, satu masa tuan-tuan akan merana. Lagi besar income tuan-tuan, lagi banyak kerja tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan buat bisnes yang boleh dibuat secara santai, dia tak ada KPI, dia boleh, tuan-tuan boleh dapat income, orang tak perlu datang kepada tuan-tuan untuk dia repeat sale, maka bisnes itu lagi banyak income tuan-tuan, makin tak ada kerja tuan-tuan. Dulu waktu saya buat, income saya kecil, saya sangat struggle tuan-tuan. Setiap hari pergi post laju, mengepost SIM card, promote, pergi jumpa tim dan sebagainya, semuanya hampir saya buat. Tapi makin besar income kita tuan-tuan, dalam tahun wow, kita makin tak ada kerja. Okay, kita makin tak ada kerja. Jadi sebab itu dalam tahun wow dia ada kriteria yang kedua. Dan kriteria yang ketiga, tuan-tuan kena cari satu pendapatan yang betul-betul dia residual. Masuk residual ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh dapat income tu, dia nak atau tak nak, dia tetap dapat juga. Dan kriteria yang ketiga ini bukan semua bisnes ada. Bukan semua bisnes ada, percaya kepada saya. Tuan-tuan jumpalah bisnes yang baik macam mana pun, untuk dapatkan kriteria dia boleh bagi tuan-tuan income tu berulang. Maksudnya tuan-tuan tak buat pun income tu tetap ada, cukup susah. Cukup susah. Tuan-tuan carilah di mana-mana, memang cukup susah. Tapi dalam bisnes tuan wow tuan-tuan, ada orang dah 3 tahun tak buat sampai sekarang masih lagi terima komisen. Saya bagi contoh. Tahun ini Tuan Wow dah ubah dia punya struktur bayaran komisen 25 hari bulan. Betul bos 25 hari bulan. Berapa ramai orang yang WhatsApp saya 21 hari bulan, dia tanya, bos, dia panggil saya bos, macam saya bos kat ni. Kenapa komisen tak masuk ni 21? Rupanya berapa ramai orang yang WhatsApp saya tanya tu, saya tak tahu pun yang selama ni dia terima komisen. Ada orang yang selama ni saya ingat dia ni pengguna, saya close dia sebagai seorang pengguna. Rupa-rupa dia tanya komisen guys. Dia buat. Jadi bayangkan tuan-tuan ada berapa ramai orang yang secara senyap terima komisen. Tuan-tuan boleh cari bisnes apa yang boleh bagi macam tu? Tak boleh. Jangan cakap bisnes lain, bisnes yang sama niche telco pun tak boleh buat. Cakap ini tuan-tuan. Jadi sebenarnya tuan-tuan dah dalam bisnes yang bagus, saya sangat suggest tuan-tuan buat. Cuma tuan-tuan, macam mana bagus dia, of course dia ada cabaran dia. Pertama tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak survive dalam bisnes ni, tuan-tuan nak dapat income yang banyak, saya nasihatkan tuan-tuan kena pandai buat marketing, kena pandai buat sales. Macam Cik Wali cakap tadi. Sebab tuan-tuan bisnes ini income dia kecil-kecil. Kita tak pernah jumpa lagi orang top up sebulan 500. Belum pernah lagi saya jumpa. Orang top up RM5 ada, 500 belum lagi, kan? Jadi komisen tuan-tuan kecil-kecil, RM50 dia top up, tuan-tuan dapat RM5. Macam mana tuan-tuan nak dapat komisen RM5,000? Tuan-tuan kena main volume. Kalau tuan-tuan nak main volume, tuan-tuan kena ingat, bila tuan-tuan nak main volume, maknanya tuan-tuan kena pandai buat marketing, tuan-tuan kena pandai buat sales, buat activation setiap bulan. That's why daripada tahun 2014 sampai sekarang, saya masih lagi buat activation. Itu nadi dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak pandai buat marketing sales, maksudnya satu bulan tuan-tuan 5 sikat pun tuan-tuan tak boleh jual. Ini saya nasihat, kalau tuan-tuan nak dapat satu income tu lumayan, ini saya bagi tuan-tuan nasihat. Okay? Jadi tuan-tuan kena pandai buat sales setiap bulan, even 5 pun tak apa. Janji setiap bulan tuan-tuan ada buat sales. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, tuan-tuan kena jaga, tuan-tuan kena berkawanlah dengan satu hukum. Hukum ni kita panggil law of average. Bila tuan-tuan buat bisnes telco, expiry ni tuan-tuan takkan boleh halang. Dia memang kawan baik tuan-tuan punya, confirm. Tuan-tuan daftar, expired, itu pasti. Saya dah daftar lebih 3,000 orang tuan-tuan. Yang masih hidup 500 orang. 15% ke 20% sahaja yang akan survive. Jadi kalau tuan-tuan nak ramai orang yang aktif, tuan-tuan kena ramai orang expired.
Betul. Ini saya cerita terang-terang je. Jadi tuan-tuan jangan expect tuan-tuan daftar 5, dia berkembang jadi 25, dia berkembang jadi 125, boom, kaya duduk rumah. Tak ada, dia tak jadi macam tu. Mungkin tuan-tuan dah dapat 5 yang berkembang jadi 25, tuan-tuan kena daftar 50. Dia macam tu, hukum dia. Jadi, konsisten buat pendaftaran, berkawanlah dengan hukum ni, law of average. Betul tuan, percayalah, apa-apa saja bisnes tempoh memang macam ni lah. Orang akan sentiasa bertukar, tapi akan ada orang yang tertinggal. Yang orang ni, orang promote lah macam mana pun dia ketegak kat dia, memang nak stay je dengan luar. Ada orang macam tu. Tapi tuan-tuan nak jumpa orang macam ni, tuan-tuan kena daftar aman. Itu hukum yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, jangan tuan-tuan terlalu fokus kepada pendaftaran user saja. Tuan-tuan kena convert user ni punya mindset supaya dia jadi smart user. Maksudnya dia bukan pengguna saja, tapi dia ni seorang yang smart. Dia guna pada masa yang sama, dia pun nak promote juga, at least pada ahli keluarga dia. Sebab tu setiap kelebihan singkat yang tuan-tuan cerita, tuan-tuan kena cerita yang singkat ini boleh buat duit. Tuan-tuan kena cerita. Okey? Memang kena cerita benda tu. Jadi dia akan berkembang secara slowly. Walaupun orang tu boleh daftar 5, tak apa. Jadi dia sentiasa ada perkembangan. Tuan-tuan kena ada ajak. Kena ada daripada user, ajak dia jadi smart user. So kalau tuan-tuan konsisten buat pendaftaran, tuan-tuan faham hukum law of average, tuan-tuan sentiasa ajak orang tu buat pendapatan juga. Walaupun dia tak nak, tak apa, tapi tuan-tuan bagi tahu. Bila slowly tuan-tuan buat ketiga-tiga ni, insya-Allah memang pendapatan tuan-tuan boleh berkembang. Okey, jadi itulah hukum ni, itulah rahsia yang saya buat. Kalau tuan-tuan nak dapat income banyak, tuan-tuan buat, kenalilah tiga-tiga benda ni. Tuan-tuan kena biasakan diri. Alright, jadi itu saja daripada